الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Kita sambung lagi Farazikan, pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, Arkanuhu wa haqiqatuhu wa nawaqiduhu. Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Sambung lagi hari ini. Kalau kitab kita ni muka surat 16. Tidak. 16. Tidak ada sebarang mata harap. Muka surat 16. Masih lagi dalam perbahasan mengenai tauhid rububiyah. Masuk perenggan tengah. Tidak ada sebarang bantahan. Tidak ada sebarang bantahan sama sekali tentang Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk itu adalah Tuhan yang mengawal mereka, yang sangat halus, amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat atas tu. Ayat atas. Dia hurai pada ayat atas tu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan apa yang kamu rahsiakan? Dan dia maha lembut, maha lemah lembut, dan lagi maha mengetahui. Tidak ada sebarang bantahan sama sekali tentang Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk itu adalah Tuhan yang mengawal mereka, yang sangat halus, amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semenjak daripada dulu, tidak ada bantahan. Daripada orang musyrikin sekalipun, tak ada bantahan. Bahkan mereka menerima bahawa Allah dialah yang menciptakan makhluk dan dialah yang mengawal semua makhluk. Dialah yang mengurus, mentadbir, yang menjaga dan mengetahui semua sekali hak manusia buat. Daripada dulu lagi, orang musyrikin Mekah tidak pernah mengingkari tauhid rububiyah. Itu yang kita kena faham. Bukan bererti orang musyrikin Arab zaman itu erti mereka kata Tuhan ni tak ada. Kita kata Arab jahiliyah. Jahiliyah makna Tuhan ni tak ada tu. Ya, bukan gitu. Bukan bermakna mereka faham bahawa Tuhan ni tak ada. Tidak, bukan gitu. Tuhan tak ada ni dahri panggil. Dahriyah, puak dahriyah ni puak komuni. Etis dia panggil ni. Tuhan tak ada. Dunia jadi sendiri. Automatik. Automatik sendiri. Mana boleh jadi sendiri? Tak ada jadi sendiri. Kursi jadi sendiri. Meja jadi sendiri. Bangunan jadi sendiri. Tak ada. Semua mesti ada pembuat dia, pencipta dia. Lebih lagi langit, lebih lagi bumi, piyah, baju, kain, jen, cicing ni pun ada tukang je buat dia. Takkanlah dunia besar gini mudah. Langit lagi, bumi lagi, planet lagi. Semua makhluk dalam itu tak ada orang je buat, mesti ada tukang dia. Sebagaimana baju ada tukang dia, kain ada tukang dia, jen ada tukang dia, cicing ada tukang dia dah. Begitulah juga langit, bumi, bulan, bintang mesti ada pembuat dia. Sebab itulah agama etis, agama keminih ni orang tak boleh pakai. Sekarang orang tolak tak terima. Kenapa? Kerana tak pernah syabah. Sesuatu perkara jadi sendiri. Tidak pernah syabah. Bahkan mesti ada pencipta dia. Dan orang musyrikin Mekah mengakui bahawa Allah yang mentadbir, mengurus dan menjaga sekalian alam. Allah lah yang mentadbir, mengurus, yang menjaga sekalian alam. Itu orang musyrikin. Faham gitu dah. Masa sebut dah ke sini. Masa Raja Abrahah mari nak serang Kaabah. Pok Raja Abrahah ni bawa tentera gajah.
tentera gajah. Hak Tuhan sebut dalam Quran surah Al-Fil. Surah gajah. Dia mari nak serang Kaabah. Sebelum dia serang Kaabah, dia atas utusan dia. Kami ni mari daripada Yaman, mari nak putus Kaabah. Jadi mana-mana orang Mekah, ada di Mekah, pembesar-pembesar Mekah minta. Tahulah kami mari nak serang ni, nak perang ke nak kira lagu mana ikut gila. Hati nak mempertahankan Kaabah ni. Kami mari nak serang ni. Ketika itu pemimpin Quraisy ketika itu ialah datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib dia. Lalu Abdul Muttalib kata, nanti dulu kami nak suruh orang-orang yang ada di Mekah ni supaya tobik daripada Mekah. Orang-orang kapur ni pun goh hayang jaitik gapo baju kain baju pun goh lari pada Mekah. Orang Raja Abraha utusan dia pelik. Ya Abdul Muttalib, kami ni mari nak serang Mekah ni. Mari nak serang Kaabah. Patut gak siaplah senapan pedang golok gapo ni. Yang ni popok Mekah ni. Ni Abdul Muttalib kita nak suruh orang Mekah lari, pakat lari belakang. Kami ni mari nak serang Kaabah. Kata Abdul Muttalib, aku suruh orang Mekah lari belakang ni nak untuk menyelamatkan diri mereka lah. Daripada tentera gajah, tentera kamu. Kaabah ni kata Abdul Muttalib, ada tuan dia dah jaga. Tak perlu jaga, Kaabah ada tuan dia dah jaga. Pelik gapo ni? Hati. Jadi akidah kepercayaan orang Mekah sendiri masa tu, yang mentadbir, yang mengurus, yang mengawal, yang jaga alam ni semua sekali Allah ni. Kaabah dia Allah Taala dah jaga. Pelik gaponya. Mari nak serang kita tak pelik sikit abut, tak ingat dah dia. Orang-orang kapur dah pakat lari belakang. Kaabah dia tu dia jaga. Artinya mereka faham bahawa yang mentadbir, mengurus, yang menjaga alam ini ialah Allah. Cuma dalam waktu yang sama ni, kita akan masuk dalam tauhid uluhiyah sikit lagi. Ni tauhid rububiyah mereka terima. Tapi dalam tauhid uluhiyah. Uluhiyah arti meletakkan keesaan beribadat. Tauhid ibadat itu hanyalah kepada Allah. Ni dia tak sih. Arti mentauhidkan ibadat, perhambaan, dan juga ibadat itu hanyalah kepada Allah. Ni orang musyriki Mekah tak boleh terima apa dia. Ni tak sih. Itu panggil tauhid uluhiyah. Nanti kita tengok dalam bab ni adalah. Seterusnya kata, ada pun mereka yang mengaku bahawa Allah itu Tuhan yang menciptakan segala-gala, tetapi tidak mentauhidkan pada uluhiyahnya. Hati uluhiyah. Uluhiyah ni ambil daripada perkataan ilah. Apa kita mengucap tu? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha, ada ilaha, kata ilaha tu. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha, ilaha juga. Ilaha tu. Aliha ya'lahu tu perkataan tu. Tidak ada Tuhan, sembahan. Kita terjemuh Tuhan atau sembahan ataupun yang layak untuk dijadikan ibadat. Tuhan yang layak dijadikan ibadat. Dipanggil la ma'bud bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang layak untuk dijadikan ibadat yang sebenar-benarnya. Itu mana ilaha tu. Melainkan Allah. Melainkan Allah. Sebab tu bila orang nak masuk Islam, kita kena ajar apa ni? Mengajar kalimah tayyibah dah, kalimah la ilaha illallah ataupun kalimah syahadah dia. Kena ajar dia, kena terjemuh. Dan ni pun kat kita pun bila orang masuk Islam, kita ajar dia mengucap, kita terjemuh tadi. Jangan ajar mengucap saja, ajar terjemuh biar dia faham. Kalau dia ucap tapi dia faham. Lepas tu kena panjang sikit kena ayat dia. Bila masuk Islam tak boleh tobik kena ayat dia. Orang yang masuk Islam ni kena ayat dia. Bila awak masuk Islam, awak tak boleh tobik dia. Dia tidak sebut agama lain.
Islam ni agama masuk saja boleh, tubik tak boleh. No ayat dia gitu. Biar dia faham. Dah. Kalau nak tubik juga, kalau nak tubik juga boleh. Tapi nya bakar Tuhan saya sebut. No ayat gitu dia dah. Saya sebut tak bakar saya sebut. Nak tubik juga arti agama Islam, agama masuk saja, tubik tak boleh. Tubik arti murtad pada Islam. Itu kena royak kepada orang yang bukan Islam ni supaya mereka faham bahawa Islam ni agama langit, agama yang hanyalah boleh kita masuk saja Islam, terima Islam, tapi kita tak boleh ingkar, tak boleh tolak. Dia ada pun mereka yang mengaku bahawa Allah itu Tuhan yang menciptakan segala-gala tetapi tidak mentauhidkan pada uluhiyahnya, dalam arti kata masih mensyirikkan Allah dalam beribadat dan tidak mentauhidkannya pada asma' dan nama sifatnya. Asma' tu nama lah. Dan nama sifatnya. Masih mentaktilkan, membekukan sifat-sifatnya. Taktil membekukan sifat-sifatnya arti Allah tidak memiliki sifat. Dia ada juga golongan sebahagiannya yang mentaktilkan. Panggil taktil ni arti membekukan atau mengosongkan sifat-sifatnya. Kosong. Beku ataupun kosong. Artinya, arti Allah ni tak ada sifat. Sebab dia kata kalau Tuhan ada sifat, sifat Tuhan ke apa? Maha mendengar, maha melihat. Kalau Tuhan maha mendengar, maha melihat, supaya orang gitu kan? Supaya makhluk gitu kan? Makhluk mendengar, makhluk melihat juga. Lepas Tuhan kalau melihat juga, mendengar juga, supaya makhluk gitu kan? Supaya orang gitu. Maka dia pun kata Tuhan ni tak ada sifat, mudah. Tuhan ni kosong, tak ada sifat. Ada juga pesen lagi tu. Ni antaranya golongan yang sesat. Dalam bab tauhid ni ada golongan yang mentaktil, mengosongkan Allah daripada sifat. Apa kata-kata Tuhan itu maha berilmu. Ilmu orang ada ilmu, makhluk ada ilmu. Ada pengetahuan. Jadi kalau kita tu kata Tuhan ni ada pengetahuan, arti itu yang serupa dengan orang. Apa kita kata kalam Allah. Allah Ta'ala berkata-kata. Tuhan berkata-kata. Allah Ta'ala bercakap. Allah Ta'ala menerangkan. Dalam Quran banyak tu. Qala Allah tu. Allah Ta'ala berkata. Berfirman. Kita tak guna berkata pada Allah. Kita guna firman. Nak berfirman. Arti Allah berkata-kata. Kalau Tuhan berkata-kata, cuba ngorang gitu kan? Dia faham ayat. Apa dia? Ada ayat dalam surah Asy-Syura, ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu sekali-kali tidak menyerupai sesuatu. Ada dalam surah Asy-Syura tu ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah dia Allah itu menyerupai sesuatu. Tak serupa. Tapi dia ada lepas pada tu ayat tu. Belakang dia tak baca tu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidaklah Allah itu menyerupai makhluk atau sesuatu dan dialah maha mendengar lagi pula maha melihat. Dia cerita ayat tu dia ada dua. Tuhan tak serupa makhluk, tapi Tuhan ada sifat ke tak? Ada. Tuhan ada sifat, buktinya Tuhan maha mendengar dan Allah Ta'ala maha melihat. Tapi pendengaran Allah itu serupa ke tak dengan makhluk? Tak serupa. Penglihatan Allah ni serupa dengan makhluk ke tak? Tak serupa. Sebab makhluk ni kalau tak ada mata, tak nampak. Kita melihat melalui mata. Kita mendengar melalui telinga makhluk. Tapi Allah itu dia maha mendengar, dia maha melihat. Tuhan melihat dengan mata ke? Tuhan melihat, Tuhan mendengar dengan telinga ke? Tidak. Tidak. Kalau dengar dengan telinga, makhluk, orang. Kalau Tuhan tengok dengan mata, orang. Tak. Tapi Tuhan ni mendengar dengan sesuatu yang layak dengan kebesaran ni. Serah gitu. Allah Ta'ala mendengar tak serupa makhluk dengan sesuatu yang layak bagi Allah. Tuhan dengar dengan apa? Dengan layak dengan dia lah. Ikutlah. Pendengaran Allah yang layak dengan dia. Melihat dengan sesuatu yang layak bagi dia.
percaya bagi Tuhan lah. Tu kena tak situ. Hati Allah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebut bahawa Allah itu mempunyai sifat, tetapi sifat Allah itu tidak menyerupai makhluk. Dia gitu. Tuhan ni ada sifat, tapi sifat Allah tidak menyerupai makhluk. Atau dia panggil mentaktil, membekukan sifat-sifat, atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Menyerupakan. Dia panggil hak ni golongan musyabbih, mujassimah, mujassimah atau musyabbihah jadi juga. Yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Jadi Allah Ta'ala itu maha mendengar. Supaya makhluk dengar. Apa kita dengar ni? Dia kata gitu. Tuhan ni ada sifat, tapi sifat Allah tu supaya ke tak makhluk. Dengar lagu mana lagi? Dengar dengan telinga. Kalau nak tengok dengan mata. Supaya makhluk. Dia panggil gitu. Sebab mereka meletakkan sifat-sifat Allah itu maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui, seperti makhluk. Seperti makhluk. Seperti makhluk. Atau seperti orang. Itu kita panggil golongan yang mujassimah. Ataupun golongan yang musyabbihah. 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 Atau mentakwilkan dengan takwilan yang salah. Atau mentakwilkan dengan takwilan yang salah. Atau mereka mentakwil sifat-sifat Allah dengan takwilan yang salah. Atau dengan takwilan yang sesat. Dengan takwilan sesat, takwilan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Itu mana takwilan yang salah ni? Takwilan menggunakan akal fikiran semata-mata tanpa berdasarkan atau berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Ada juga takwil-takwil yang salah dipanggil. Takwil yang salah. Penerangan. Takwil artinya keterangan yang salah daripada yang sebenar. Banyak terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis, Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat dia. Dia sebut dalam Quran, dalam hadis banyak, Allah Ta'ala sebut, dalam Nabi pun sebut sifat-sifat Allah. Ada ketikanya sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis itu memerlukan takwil, memerlukan pada takwil, memerlukan pada penjelasan. Tapi kita kena lihat penjelasan di dalam sifat-sifat Allah ini, kita boleh mentakwilkannya dengan takwilan yang tidak salah. Contoh, Ar-Rahman Al-Ashistawa. Biasanya ayat-ayat lagu ni dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang kita mengetahui maknanya tetapi tidak mengetahui maksudnya yang sebenar. Maknanya tahu, tapi maksud kita tidak tahu. Maksud yang sebenar. Ada dipanggil ayat mutasyabihat. Dalam Quran ni ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat arti ayat yang kita tahu makna dan maksudnya dengan jelas. Mutasyabihat ada ayat yang kita tahu maknanya tetapi tidak mengetahui maksudnya dengan jelas. Seperti mana Allah Ar-Rahman Al-Ashistawa. Allah berada di atas arah. Ar-Rahman Al-Ashistawa. Ar-Rahman, Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu berada di atas arah. Istawa, Tuhan berada di atas arah. Jadi, istawa itu mengikut satu pendapat ulama salaf. Berpendapat mengatakan al-istiwa maklum. Berada itu, duduk itu, al-istiwa maknanya duduk. Allah berada atau duduk di atas arah. Duduk itu maklum. Duduk maknanya diketahui. Tahulah duduk.
Tetapi wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya wajib. Sebab Allah Ta'ala kata dia istawa 'alal arsh. Allah berada di atas arah. Maka kita beriman Allah berada di atas arah. Wal kaifiyah anhu majhulun. Dan cara bagaimana Allah itu duduk, kaifiyah dia panggil. Kaifiyah, cara. Lagu mana Tuhan duduk, cara ni majhulun, tidak diketahui, tak tahu. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat ulama salaf, mereka berpendapat kita tidak perlu kepada takwil terhadap sifat-sifat Allah. Kita tidak perlu kepada penjelasan mengenai sifat-sifat Allah kerana tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Tak jelas. Nabi dan sahabat mereka memahami bahawa Allah duduk di atas arah, arti duduklah. Lagu mana Tuhan duduk? Pasal dia. Kama yaliku bijalali. Sebagaimana yang layak dengan sifat keagungan Allah. Lagu tu lah. Moga Tuhan rakyat dia istawa, duduk di atas arah. Duduklah. Kita nak ayat mana lagi? Tetapi duduk adakah seperti makhluk? Tak serupa makhluk. Pas duduk lagu mana? Duduk yang layak bagi Allah. Duduk yang layak bagi Allah. Serupa ke tak dengan makhluk? Tak serupa. Tuhan duduk atas arah. Bukan duduk rapat tanah. Letak rapat atas kursi supaya kita gini. Istawa 'alal arsh, bukan Tuhan duduk atas arah duduk gini, Tuhan pun duduk jaket dengan arah. Bukan. Bukan gitu. Tuhan berada di atas arah. Istawa, duduk, berada di atas arah. Lagu mana? Mengikut kebesaran Allah. Mengikut sesuatu yang layak bagi Allah. Bukan kata arah duduk gini, Tuhan duduk gini. Bukan. Atas. Allah Ta'ala berada di atas arah. Atas arah. Bukan duduk jaket gini, jaket gini. Pun kita duduk ni jaket gini. Tuhan duduk atas arah. Alal arsh. Di atas arah. Adakah duduk dia seperti mana makhluk? Tidak seperti mana makhluk. Tapi pada bahasanya, istawa mana duduk. Istawa mana duduk duduk di atas kursi, duduk di atas singgasana. Itu istawa pada maknanya. Zahir mana gitu istawa? Duduk di atas arah. Allah berada di atas arasy. Adakah duduk jaket gini? Itu makhluk duduk jaket gitu. Tuhan duduk di atas arah. Lagu mana dia duduk? Kata Imam Malik, suruh Tuhan lah. Kaifiyah. Lagu mana? Suruh pada Allah. Kama yaliku bijalalih. Ada lagi sebahagian Ahlussunnah wal Jamaah juga yang memahami Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Maturidi. Kita panggil khalaf. Mazhab khalaf mereka memahami istawa membawa makna istaula. Allah itu berada di atas arah, artinya Allah itu memerintah arasy. Itu takwil itu penjelasan mengenai makna istaula. Penjelasan takwil dia panggil. Tetapi takwil yang tidak sesat kerana ada perkataan Arab. Orang Arab menggunakan istawa bermakna istaula. Ada perkataan gitu. Maka boleh diterima kerana tidak merubah maksud jauh. Maksud ayat Al-Quran itu dengan maksud yang tidak sepatutnya. Maka dia mentakwilkan dengan takwil yang tidak salah ataupun takwil yang dekat yang tidak jauh. Maka maksud Allah itu berada di atas arah, Allah memerintah arah. Allah memerintah arah. Ada lagi dalam Al-Quran juga disebut Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka dalam Al-Quran. Tangan Allah. Lagu mana tangan Allah? Maka seperti mana tadi jugalah. Mazhab salaf, ulama salaf mereka tidak mentakwil. Kerana Nabi faham lagu tu. Tangan-tangan Nabi faham. Bagaimana sahabat faham? Tangan-tangan. Bagaimana tabi'in? Bagaimana tabi'in mereka memahami ayat ni lagu mana? Lagu mana Nabi, sahabat dia faham lagu mana? Dia faham ayat.
Dia faham tangan Allah lah. Tapi adakah tangan supaya kita? Tidak. Tangan yang layak bagi Allah, yang layak bagi dia lah. Tangan yang layak bagi Allah. Lagu mana? Tak tahu. Nabi tak royak, sahabat tak ada royak. Mereka faham lagu tu lah. Kerana Tuhan royak tangan, kita pun kata tangan lah. Kita tak ubah dah. Kita tidak takwil, tak menjelah. Lagu mana tangan? Supaya orang. Itu orang. Tangan orang lain. Tangan haiwan lagu lain dah. Tak serupa. Tak serupa dah. Tangan Allah lagu lain. Pesing dia. Pesing dia. Lembu tu dia ada pak kaki. Tengok kata hok depan tu tangan dia. Dua depan hok tangan dia. Dua belakang tu hok kaki dia. Cuma orang panggil pak kaki lah. Tapi depan tengok kata tangan dia. Itu kena tanya orang mengaji ilmu haiwan ada. Tangan makhluk lagu lain. Kita tangan makhluk lah kita kata mudah. Ada makhluk lain ada tangan lagu lain. Tangan Allah lagu lain. Kasih dia. Maka ulama kemudian mukhalah mentakwilkan yadullah fawqa aydihim. Tangan bermakna, tangan ini bermakna kuasa. Tangan makna kuasa. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kuasa Allah berada di atas kekuasaan mereka. Mana tangan sini, mana kuasa. Kerana banyak bahasa Arab bila sebut yad, maknanya kuasa. Idza bara'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sesiapa yang melihat kemungkaran di kalangan kamu, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Tangan di sini makna dengan kuasa dia. Dia ada kuasa, dia cegahlah. Mengikut kekuasaan yang ada pada dia. Kalau raja, kalau pemimpin dengan rakyat, kalau tuan dengan hamba dia, kalau suami dengan isteri dia, kalau majikan dengan kuli dia, ada kuasa. Kuasa maksudnya kuasa. Jadi ulama kemudian kata yadun sini, tangan sini membawa makna kuasa. Jadi takwil lagu ni dia panggil takwil yang tidak salah ataupun takwil yang tidak jauh maknanya. Kerana dia ambil daripada perkataan bahasa Arab ataupun dia ambil daripada hadis. Daripada hadis. Jadi ulama-ulama salah dulu, Nabi, sahabat, tapi 300 tahun hijrah awal ni mereka memahami bagaimana sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran itu mereka tidak takwil. Sebab ayat Quran menyebut bahawa mereka ni golongan-golongan yang beriman sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut lagu tu lah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, penjelasannya, illa Allah, melainkan Allah. Ada ayat Quran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwil atau penjelasan mengenai sifat-sifat mutasyabihat ini melainkan Allah. Warasikhuna fil ilm. Dia sambung ayat tu. Tidak ada orang yang mengetahui melainkan sifat Allah, melainkan Allah. Berarti sekali. Warasikhu ayat tak semula. Dan orang-orang yang mengetahui, mendalami ilmu pengetahuannya, yaquluna amanna billah. Mereka berkata bahawa kami beriman dengan Allah. Kami beriman. Kalau teh ayat tangan lah. Kalau teh ayat kata duduk lah. Kami tidak takwil. Tapi mari ulama kemudian dia kena sambung ayat tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui makna atau maksud sifat-sifat mutasyabihat ini melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuannya. Dia sambung ayat tu. Jadi artinya ada juga takwil tetapi takwil yang tidak salah, yang tidak sesat kerana ada asah. Ada asah atau ada asalnya, maka kita terima mereka semuanya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah belaka. Itu dia.
Ada juga dalam Quran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Setiap makhluk yang berada di atas bumi ini akan musnah semua sekali. Wa yabqa, dan ia kekal. Wajhu rabbika, wajah muka Tuhan kamu. Dzul jalal wal ikram, yang mempunyai keagungan dan juga kemuliaan. Ya kekal muka Tuhan, kekal. Maka muka ni, muka lah katanya ulama salaf berpendapat wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal ialah wajah muka Tuhan kamu. Muka lah. Arti Tuhan royak muka dia, hak kekal. Maksudnya muka dia, lagu mana muka dia? Serupa orang? Tak serupa. Muka yang layak dengan kebesarannya, yang layak. Pasal Nabi pun tak ada royak, sahabat pun tak ada royak, mereka beriman gitu, terima bahawa itu adalah muka Tuhan. Tapi lagu mana kita tidak tahu. Itu dia. Mari orang kemudian, ulama-ulama khalaf mengatakan yang kekal ialah zat Tuhan kamu. Zat, wajhu mana zat Allah yang mempunyai keagungan dan juga mempunyai kemuliaan. Itu takwil, tetapi takwil yang tidak jauh. Yang tidak jauh. Kerana muka ni, muka kita lagu lain, muka ni bahasa Melayu kita sendiri pun banyak. Muka surat lain. Muka pitu lain. Muka kuala lain. Lain belaka tu. Muka juga tapi lain-lain. Maksudnya, supaya juga hal ni pun di sudut bahasanya membawa makna muka, tetapi pada hakikatnya siapa yang tahu? Pada hakikatnya semua sekali serah pada Allah belaka. Pada hakikatnya lagu mana? Tak ada orang tahu. Tapi bila Tuhan sebut muka, maknanya muka. Tapi pada hakikatnya serah pada Allah. Kita tidak tahu. Itu dia kata takwil. Ada takwil atau mentakwilkannya dengan takwilan yang salah. Ada takwil yang salah atau takwil yang jauh, melencong daripada kebenaran. Ada takwil yang mengatakan menyerupai. Takwil yang jauh ni takwil yang menyerupai dah. Jadi menyerupai ataupun mengosongkan Allah daripada sifat, akan jadi gitu. Itu takwil ba'id, takwil yang sangat jauh. Atau takwil yang rosak, takwil rosak. Itu ayat sifat banyak. Selain pada ayat sifat banyak takwil yang jauh dipanggil. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Takwil jauh juga. Takwil yang rosak. Beribadatlah pada Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Ada banyak orang guna ayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kepada Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Jadi bila kita ibadat, kita pun siapa perekat yakin tu. Maka kita pun berhentilah semayang padalah. Tak payah semayang dah. Pasal kita yakin dah ni. Jadi dia terjemah lagu tu. Dia takwil lagu tu ayat Quran. Beribadatlah pada Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Siapa perekat, kita buat amal ibadat, kita pun yakin dah. Kita pun tak payah ibadat lah. Berhentilah semayang, berhentilah berzikir, berhentilah. Pasal kita yakin dia. Itu dipanggil takwil ba'idah, takwil yang salah. Menjelaskan ayat Quran, mentakwilkan ayat Quran dengan makna yang salah. Hak sebenarnya, semua ulama ahli tafsir bersepakat yang bermaksud al-yaqin di sini ialah al-maut, kematian. Beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu sehinggalah kamu yakin, iaitu mati, sehingga kamu mati. Kalau nak kira yakin kat dah. Siapa yakin pada ni? Kau yakin dah? Boleh semayangnya. Jadi semaya pakai niat dah dah. Semaya pakai niat tu. Dalil dia ni semaya pakai niat ni. Kita buat amal ibadat, siapa yakin je? Bila yakin berhenti dah amal ibadat ni. Dah. Dia maya pakai niat pada tu. Jadi orang dok pergi surga, dok pergi masjid tu tak yakin lagi. Ambo ni yakin dah. Bila siapa perekat yakin tak? Tak payah semayang dah lah. Tak payah semayang, tak payah buat amal ibadat pasal yakin dia. Pas orang dok pergi surga lagi tu, dok pergi surga, tak yakin lagi.
Jadi peringkat rendah lagi. Hak pergi seorang masjid peringkat rendah. Dia sampai peringkat tinggi, tak payah beribadat dah. Pakai niat begitu ya. Tak payah sembahyang, pakai niat. Ini salah satu dalil ni. Dalil takwil yang salah. Ini bahaya. Takwil yang salah ni dah. Jadi dia guna ayat ni lah. Siapa ke sembahyang tak payah pakai niat. Sembahyang tak payah buat, pakai niat yang boleh. Jadi ada orang tanya gitu. Boleh ke sembahyang dengan niat? Kita kena tanya dia balik, makan nasi dengan niat boleh ke tak? Tak payah subak nasi dalam mulut. Pakai niat ambo kenyang tu. Dah. Boleh? Tak boleh dah. Kali sembahyang pakai niat, apa makan nasi tak pakai niat? Dia makan nasi pakai niat ambo pakai niat kenyang tu. Sembahyang pun gitu juga dah. Ambo tak apa sembahyang pakai niat tak buat tak apa. Pakai niat aja. Jadi tu. Artinya sembahyang perbuatan yang kita kena buat. Tak boleh pakai niat gitu. Kerana asalnya takwil ni. Asalnya ialah kerana takwil yang jauh, takwil yang salah. Maka tauhid ini tidak memberi manfaat. Tengok. Jika mereka bertauhid lagu ni arti membukukan sifat Allah atau menyerupakan sifat-sifat Allah, musyabbihah atau mujassimah atau mentakwilkan dengan takwil yang salah, maka tauhid ini tidak memberi manfaat kepadanya dan tidak dapat mengeluarkan mereka daripada kufur kepada iman. Tauhid lagu ni tidak dapat mengeluarkan mereka daripada kekufuran kepada iman. Allah menerangkan orang-orang masih menjadi musyrikin kerana belum mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Apa yang jadi orang syirik? Kerana mereka tidak mentauhidkan Allah pada uluhiyah. Pada uluhiyah Allah. Hingga mereka beribadat kepada yang lain. Arti tauhid. Uluhiyah makna tauhid dalam ibadat. Tauhid di dalam beribadat, dalam memperhambakan diri kepada Allah. Dan mereka belum mentauhidkan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya hingga mereka mengingkari dan tidak beriman kepadanya. Dalam hal ini Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Maksudnya dan sebahagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan sembahan lain. Inilah. Artinya ada unsur syirik tadi. Tidaklah mereka, kebanyakan mereka, sebagai besar dari mereka beriman kepada Allah. Melainkan beriman tapi syirik. Sembahyang kena sembahyang. Tapi dalam waktu yang sama, sembahyang itu sembahyang adalah tu hari sama, dia pergi lagi cari Tok Cha, suruh Tok Cha mari ajak dia. Tengah hari berhenti sembahyang Zuhur tengah jalan nak pergi kat Tok Cha ni. Dia suruh Tok Cha japi gapo minta dengan Tok Cha. Tengah hari berhenti sembahyang Zuhur dulu. Allah Tuhan dah. Sembahyang. Wa ma yu'minu aktsaruhum. Allah Taala sebut. Dan sebahagian besar dari mereka itu tidak beriman illa wa hum musyrikun, melainkan mereka syirik dengan Allah. Tiada unsur syirik tu ada. Sembahyang. Sebab itulah kita kalimah syahadah atau kalimah la ilallah tu tidak sesuai rasanya kalau kita terjemuh tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan, boleh terjemuh gitu bukan salah. Tapi kalau kita mengaji ni moleknya tidak terjemuh, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi mereka mengamuk ke tauhid, mengamuk ke syirik-syirik ni tidak bertauhid, arti sembuh je. Hamba tidak sembuh. Hamba pergi minta tolong je. Hamba tidak sembuh. Dan tidak ada Tuhan yang layak disembah. Sembuh. Kata sembuh. Melainkan Allah. Jadi sembuh ni orang ingat ke sembuh. Kalau sembuh tak boleh. Kalau tak sembuh tak apa. Walaupun mereka menganggap makhluk-makhluk tertentu, ruh-ruh tertentu, dewa-dewa tertentu mempunyai kuasa sama taraf dengan Allah.
Setanding dengan Allah. Tapi dia tak kata syirik lagi. Syirik ni nanti sembuh baru syirik. Nanti sembuh dulu baru syirik. Kalau tak sembuh, tak jadi syirik lagi. Padahalnya syirik tu antaja'ala lillahi niddan. Kamu jadikan bagi Allah itu rakan kongsi, sesuatu yang sama dengannya. Kamu anggap pusu jatan, jangan begitu. Orang percaya kau pusu jatan boleh beri manfaat, boleh beri mudarat, boleh beri baik, boleh beri buruk. Percaya kau pusu jatan, jangan begitu. Percaya kau dewa patah, jangan begitu. Itu adalah syirik. Syirik. Percaya dewa patah ni, kalau kita tak puja dia, kita tak sembelih kurban ke dia, tak sembelih kurban bala tepi patah ni, bala, mari bala. Syirik itu, syirkun. Menganggap sesuatu boleh beri manfaat, mudarat, ataupun hak Allah. Sesuatu hak Allah diletakkan pada makhluk. Hak Allah ni. Yang memberi rezeki Allah, yang menghidup Allah, yang mematikan Allah, yang beri manfaat Allah, yang memberi mudarat Allah, yang beri sakit Allah, yang beri segar Allah. Ambil hak Allah ni, diletak ke makhluk. Diletak di orang, diletak di pokok kayu, diletak di pusu, diletak di makhluk selain pada Allah. Tak kira lah. Roh-roh gapo dia puja, dia ambil kuasa Allah ni, diletak dia tu. Jadi Allah pun ada kuasa ni. Dia pun ada juga ni, hasupa dengan Allah. Dia pun ada kuasa seperti mana Allah juga. Dah. Syirik tu. Kita panggil syirik pun tu. Ambil hak Allah, letak di makhluk lain. Tak kira lah. Apa kita makan ubat ni, makan ubat hospital ni, ikhtiar tu lain. Bukan ubat yang menyembuh, ikhtiar tu lain, ikhtiar. Dah. Kita berubat, kita ikhtiar. Yang menyembuh siapa? Allah. Lain. Ni kita royak, dia ni ada kuasa menyembuh. Tok Momo lah kita kata mudah. Tok Momo ni ada kuasa menyembuh, jangan main Tok Momo ni. Dia tahu berlaku. Tak payah royak, dia tahu dah. Demo turun pada rumah demo, dia tahu dah. Siapa tempat dia juga, tak payah royak lama tahu berlaku dah. Dia Tok Momo tahu semua sekali, memang Tuhan dah dia ni. Tok Momo tak payah royak dia tahu berlaku. Tahu berlaku Tok Momo. Jadi mengetahui gaib, mengetahui perkara gaib, mengetahui perkara zahir, mengetahui yang maha mengetahui, mengetahui pengetahuan yang mutlak ialah milik Allah, bukan milik manusia. Nabi tak tahu. Nabi sendiri tak tahu. Ada benda Nabi tahu, ada benda Nabi tak tahu. Kerana Nabi adalah manusia. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Yuha ilayya. Bezanya aku diberi wahyu oleh Allah. Tu ya bezanya. Aku diberi wahyu oleh Allah. Sebagai seorang Nabi, Allah Ta'ala beri wahyu. Tetapi adakah aku boleh beri manfaat mudarat? Tak boleh. La amliku lakum naf'a wala dharra. Aku tidak boleh menolak pada kamu atau memberi pada kamu manfaat dan mudarat. Tak boleh. Nak beri manfaat tak boleh, nak tolak mudarat tak boleh. La amliku li nafsi. Aku tidak boleh memberikan pada diriku manfaat. Tak boleh. Dan juga menolak mudarat terhadap diriku. Tak boleh juga. Arti kalau aku nak tolak sesuatu mudarat pada diri aku pun tak boleh, apatah pada orang lain? Dah, apatah pada orang lain? Arti Nabi sendiri, Nabi sendiri pun tidak ada suara kuasa yang menolak mudarat yang dapat menarik manfaat. Kalau Tuhan tetap ada sakit, kesakitan, Tuhan tetap ada demam. Nah, aku nak tolak, nak diri tolak atas diri aku pun tak boleh. Begini. Apatah lagi pada orang lain. Nabi kita biasa dengan Nabi perang dalam perang Uhud pun berdarah. Jadi itu tauhid. Nah, Nabi sendiri ambil
sifat-sifat Allah yang layak diletak pada makhluk, itu dipanggil syirkun. Sebab tu disebut sini wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan sembahan yang lain. Kita berhenti sekat tu syarat. Mujahid berkata mengenai ayat ini, kita sambung sekat tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan? Ada.